Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menyertai MAC FEN Virtual Talk Series 2020 untuk siri keempat pada hari ini yang merupakan siri yang terakhir. Dan pada hari ini kita akan berbincangkan tentang pengenalan tentang pasaran modal Malaysia dan juga inisiatif Investmart. Jadi apa itu Investmart? Sekejap lagi melalui video perbentangan, speaker jemputan kita akan menghuraikan dengan lebih lanjut. Dan untuk makluman anda juga, webinar ini dibawakan kepada anda oleh Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia atau dikenali sebagai BNM MAG dan juga Financial Education Network ataupun FEN. Dan nama saya Muhammad Faiz Naim sebagai moderator pada hari ini. Sedikit maklumat berkaitan Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia. Muzium ini memainkan peranan dalam menyampaikan pembelajaran tidak formal tentang peranan dan tanggungjawab BNM, sejarah dan perkembangan ekonomi dan keuangan Malaysia, serta warisan numismatik dan seni negara, dan program-program pendidikan dan pameran sementara yang mempunyai tema dan keunikannya tersendiri sentiasa diadakan untuk menarik minat pelawat, dan lawatan sambil belajar juga boleh diadakan. Dan muzium ini terletak di dalam bangunan Sasana Kijang, Jalan Dato' On. Dan buat masa ini, muzium ini masih lagi ditutup dan segala program dijalankan secara dalam talian seperti mana webinar yang kita adakan pada hari ini. Baik, seterusnya sedikit maklumat berkaitan dengan Financial Education Network ataupun Jaringan Pendidikan Keuangan FEN yang terdiri daripada pelbagai institusi dan agensi kerajaan ditubuhkan sebagai satu platform antara agensi yang komited untuk meningkatkan literasi keuangan rakyat Malaysia. Dan FEN ini dianggotai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Security Malaysia, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, AKPK, Perbadanan Insurans Deposit Malaysia dan juga Permodalan Nasional Berhad. Baiklah, kita akan teruskan dengan sesi perbentangan pada hari ini. Sebagaimana yang anda ketahui, pasaran modal ini merupakan komponen sistem keuangan yang penting bagi mendapatkan dana untuk tujuan pelaburan jangka panjang. Dan kepada anda, pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi, inilah masanya untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang apa itu pasaran modal serta inisiatif Investmart. Dan kami bawakan kepada anda video perbentangan oleh Encik Rohaimi Muhammad yang merupakan pengurus kanan pejabat pengguna dan pelabur Suruhanjaya Security Malaysia. Dan di akhir perbentangan nanti, Encik Rohaimi akan bersama-sama dengan kita secara langsung sewaktu sesi Q&A untuk menjawab persoalan-persoalan anda. Baik, kita teruskan untuk saksikan video perbentangan pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk sesi kali ini, saya ingin mengambil peluang untuk berkongsi sedikit maklumat tentang pasaran modal Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia serta inisiatif pendidikan pelabur Suruhanjaya Security Malaysia iaitu Investmart. Baiklah, untuk makluman anda, Suruhanjaya Security Malaysia atau juga dikenali sebagai SC telah ditubuhkan pada 1 Mac 1993 di bawah Akta Suruhanjaya Security 1993. Di bawah akta ini, SC melapor kepada Menteri Keuangan dan laporan keuangan yang dibentangkan di Parlimen setiap tahun. SC adalah badan berkanun swabiaya dengan tanggungjawab untuk mengawal selia dan membangunkan pasaran modal Malaysia. Antara fungsi pengawasan SC adalah melesen dan mendaftarkan semua individu dan institusi yang menjalankan aktiviti di bawah pasaran modal, mengawal selia semua pihak yang menjalankan aktiviti di bawah pasaran modal, melaksanakan tanggungjawab bagi menggalakkan pembangunan pasaran modal di Malaysia dan mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang melanggari undang-undang dan peraturan security. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk menjelaskan bahawa perkataan security di sini bukanlah merujuk kepada keselamatan. Security di sini merujuk kepada produk-produk pelaburan seperti saham syarikat senarai, bond, suku dan unit amanah.
Mendasari fungsi-fungsi SC ini adalah tumpuan kepada para pelabur. Mandat utama SC adalah untuk mengawal selia dan memastikan pertumbuhan pasaran modal sentiasa dilaksanakan dengan objektif untuk melindungi pelabur, termasuklah inisiatif untuk meningkatkan tahap literasi keuangan dan menjadikan mereka sebagai pelabur yang bermaklumat seperti mana yang dilaksanakan oleh Investmart. Baiklah, setakat ini saya telah berulang kali menyebut pasaran modal. Tetapi, apa itu pasaran modal? Pasaran modal adalah platform di mana pihak yang mempunyai lebihan wang menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang memerlukan untuk digunakan secara produktif bagi menjanakan keuntungan. Dana ini boleh disalurkan secara terus seperti mana kita melanggan saham-saham yang diterbitkan oleh syarikat tersenarai ataupun disalur melalui pengantara berlesen seperti pengurus dana dan pengurus unit amanah. Di antara produk-produk pasaran modal adalah saham-saham syarikat tersenarai yang didagangkan di Bursa Malaysia, derivatif berasaskan komoditi, equity atau keuangan, contohnya futures dan option. Derivatif ini juga tersenarai dan didagangkan di Bursa Malaysia. Dana unit amanah atau unit trust, amanah sambung putra adalah satu contoh unit amanah. Skim pasaran swasta atau private retirement scheme. Pendanaan equity ramai atau equity crowdfunding. Pembiayaan antara rakan setara atau peer-to-peer financing. Aset digital seperti Bitcoin. Saya akan terangkan lebih lanjut tentang aset digital sebentar lagi. Produk-produk lain adalah bond, suku dan pendanaan hartanah ramai. Manakala contoh perkhidmatan pasaran modal pula adalah khidmat perancang keuangan atau financial planning services, khidmat pengurus pelaburan digital atau digital investment management yang telah dilancarkan oleh SC tahun lepas. Buat masa ini terdapat 3 entiti yang telah dilesenkan untuk memberi perkhidmatan pengurusan pelaburan digital, iaitu MyTio, Stashaway dan Wahid Invest. Untuk maklumat lanjut tentang pengurus pelaburan digital, saya ingin anda saksikan video ini. Pengurusan pelaburan digital adalah pengurusan dana yang menggabungkan teknologi inovatif dalam menguruskan portfolio pelaburan. Pengurus pelaburan digital boleh memilih dana atau amanah saham yang memberikan nisbah pulangan kepada risiko yang optimal kepada pelanggan. Setakat ini, ada 3 syarikat yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Security untuk memberi perkhidmatan pengurusan pelaburan digital. Lesen yang pertama diberikan kepada Stashaway dan diikuti dengan MyTio. Lesen ketiga dan satu-satunya lesen Islamik diberi kepada Wahid Invest pada tahun 2019. Penasihat Robo adalah platform digital yang menyediakan perkhidmatan perancangan kewangan automatik dan berdasarkan algoritma dan tanpa pengawasan manusia. Penasihat Robo biasanya mengumpulkan maklumat daripada pelanggan mengenai keadaan kewangan dan juga tujuan mereka melabur. Data tersebut digunakan untuk menawarkan nasihat dan melaburkan aset pelanggan secara automatik. Objektif pelaburan seperti ini di Wahid adalah untuk mencapai pertumbuhan nilai portfolio pada jangka masa panjang. Filosofi pelaburan penasihat Robo ini berasal dari filosofi index investing, iaitu cara melabur mengikut pertumbuhan indeks. Pelabur index investing percaya bahawa indeks pasaran saham akan tetap berkembang pada jangka masa panjang, iaitu lebih 5 tahun, selari dengan pertumbuhan ekonomi negara serta dunia. Dengan itu, pelabur indeks investing tidak mengindahkan pergerakan harga saham pada jangka masa pendek. Indeks investing adalah kaedah pelaburan yang tidak berlandaskan spekulasi semata-mata. Apa yang dilihat adalah purata pertumbuhan portfolio pelaburan, kebiasaannya dari tahun ke tahun, seperti mana kita lihat purata pertumbuhan ekonomi yang diumumkan secara tahunan. Terdapat 2 cara pengurusan pelaburan. Yang pertama secara aktif, yang kedua secara pasif. Dana pelaburan yang diuruskan secara aktif adalah di mana pengurus dana membuat keputusan tentang cara wang dilaburkan. Sebaliknya, dana yang diuruskan secara pasif hanya mengikuti indeks pasaran. Menurut laporan SPIVA ataupun S&P Dow Jones Indices versus Active yang menjejaki prestasi dana aktif berlawanan dengan prestasi dana indeks secara purata dan dalam tempoh 1 sehingga 5 tahun, lebih kurang 80% dana yang diurus secara aktif di seluruh dunia tidak dapat mengatasi benchmark atau prestasi pasaran setempat secara konsisten.
Untuk dana-dana yang berjaya mengatasi benchmark masing-masing, laporan Spiva mendapati bahawa tidak banyak pengurus dana yang mampu berbuat demikian secara konsisten tahun demi tahun. Adalah sangat sukar untuk meramal pergerakan pasaran dengan tepat dan konsisten. Tambahan pula, kos yang dikenakan ke atas trading ataupun jual beli yang dijalankan oleh pengurus dana aktif biasanya akan membebankan prestasi dana tersebut. Penasihat robo melaburkan dana pelabur secara pasif dengan kos yang rendah. Pelabur dapat melabur melalui kaedah dollar cost averaging, di mana kita melaburkan wang secara setiap minggu atau setiap bulan tanpa mengira harga saham atau prestasi pasaran. Statistik menyatakan market timing tak semestinya menjana pulangan yang pasti. Secara purata dalam tempoh 20 tahun, pelabur dalam dana equity yang sering meramal pergerakan pasaran mempunyai purata pulangan tahunan yang lebih rendah dari prestasi indeks. Sebagai contoh, indeks S&P 500. Di sini kita boleh lihat bagaimana pelabur menjual dalam keadaan yang panik dan terlepas dengan keuntungan yang seterusnya. Apabila kita terus melabur dengan dollar cost averaging, kita sebenarnya sudah mengurangkan risiko membeli saham pada harga yang terlalu tinggi kerana kita membeli secara mingguan atau bulanan dan harga saham itu akan dipuratakan. Ini lebih baik berbanding pelabur yang cuba meneka bila waktu terbaik untuk beli saham secara lamsam. Dalam kes ini, sekiranya harga saham itu terus merudum, dia tiada lagi dana untuk membeli saham yang sama pada harga yang lebih rendah. Di platform pengurusan pelaburan digital seperti Wahid, kami mengesyorkan para pelanggan untuk terus melabur sekecil RM100 secara konsisten pada setiap minggu atau setiap bulan. Hampir kesemua penasihat robo yang ada di Malaysia ini berteraskan filosofi index investing seperti yang diterangkan sebelum ini. Penasihat robo melaburkan wang anda secara pasif ke dalam saham yang pelbagai untuk membantu anda menjejaki pertumbuhan sesuatu indeks pasaran saham seperti S&P 500, iaitu indeks 500 syarikat terbesar di Amerika Syarikat, ataupun FBM KLCI, iaitu indeks pasaran saham Malaysia. Kebanyakan amanah saham pula melibatkan pelaburan secara aktif di mana ada beberapa orang pengurus dana cuba untuk melaburkan dana anda di pasaran saham untuk mendapat keuntungan yang lebih. Kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Namun, hampir kesemua penasihat robo di seluruh dunia mendapat sokongan daripada orang ramai kerana terdapat kajian yang menunjukkan bahawa pelaburan secara pasif membawa pulangan yang lebih tinggi pada jangka masa panjang berbanding lebih 80% pelaburan yang diuruskan secara aktif. Di Amerika Syarikat pula, pelaburan indeks investing ini dipelopori seorang pelabur berjaya iaitu mendiang John Bogle yang pada hari ini syarikatnya yang bernama Vanguard menguruskan dana sebanyak 5.6 trilion US dollar. Dia mempelopori pelaburan indeks investing yang mempunyai kos rendah kerana dia percaya bahawa yuran yang tinggi yang dikenakan kepada pelabur akan menjejaskan pelaburan pada jangka masa yang panjang. Fee tahunan yang dikenakan platform-platform penasihat robo di Malaysia bermula dari 0.2% hingga 1%. Manakala jumlah pelaburan minima adalah di antara kosong sehingga RM100. Ketiga-tiga penasihat robo di Malaysia tidak mengenakan caj jualan ataupun caj belian. Setiap penasihat robo juga mempunyai jenis portfolio yang pelbagai untuk mengikuti peringkat risiko yang bersesuaian dengan pelabur. Penasihat robo berlesen seperti Wahid, Stashaway dan MyTio tidak menjanjikan sebarang pulangan yang tetap. Pulangannya bergantung kepada pertumbuhan indeks yang digunakan. Memang benar semua penasihat robo yang ada di Malaysia masih baru dengan yang pertama diberikan lesen untuk beroperasi adalah pada tahun 2018. Namun begitu, ada beberapa langkah yang diambil oleh penasihat robo untuk melindungi dana pelaburan anda. Jadi kesemua pelaburan anda dipegang oleh pihak pemegang amanah ataupun trustee yang berlesen. Seperti Wahid dan Stashaway, trustee yang dipilih adalah Pacific Trustees Berhad. Duit pelaburan anda tidak digunakan untuk membayar kos operasi penasihat robo. Kos operasi ini ditaja oleh pemilik platform tersebut dan dana tersebut diasingkan daripada dana pelaburan anda. Terdapat beberapa juga institusi yang melindungi hak anda sebagai seorang pelabur. Kalau ada perkara yang tak boleh diselesaikan oleh penasihat robo, anda boleh menghubungi pihak Suruhanjaya Security untuk membuat aduan. Manakala SIDRAC akan menjadi orang tengah untuk menyelesaikan sebarang pertikaian antara pelabur dan pengurus dana. Yang terakhir, Capital Market Compensation Fund atau CMCF boleh dihubungi jika anda mengalami kerugian disebabkan syarikat pengurus dana anda lingkup
dan anda tidak dapat balik pelaburan anda dari pemegang amanah. Pihak CMCF ini menginsyuranskan pelaburan anda sebanyak RM100,000 tertakluk dermaga carat. Walaupun penasihat robo ni baru, ada pelbagai langkah yang diguna pakai untuk melindungi pelaburan anda. Walau bagaimanapun, kerugian disebabkan pergerakan pasaran saham tidak akan dilindungi oleh mana-mana pihak. Risiko kerugian di pasaran saham ini ditanggung sepenuhnya oleh anda sebagai pelabur. Di sini ingin ditekankan juga bahawa penasihat robo tidak melantik mana-mana ejen perantaraan dan para pelabur boleh menikmati perkhidmatan pelaburan secara langsung menerusi aplikasi di telefon pintar. Para pelabur juga disarankan untuk menjauhi dan tidak mudah terpedaya dengan skim-skim pelaburan yang tidak mematuhi undang-undang dan tidak dikawal selia oleh Suruhanjaya Security, termasuklah scam atau skim pelaburan yang menyerupai syarikat-syarikat penasihat robo, terutamanya melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp ataupun Telegram. Untuk menjawab soalan ni, kita kena tahu dulu apa pelaburan yang tak halal. Jadi pertamanya, pelaburan yang tidak halal adalah pelaburan ke dalam syarikat seperti syarikat arak, syarikat perjudian, syarikat makanan yang tidak halal ataupun syarikat perbankan konvensional yang terlibat dalam transaksi ribawi, dan juga syarikat-syarikat yang mempunyai tahap hutang yang terlalu tinggi. Di Malaysia, Wahid adalah salah satunya platform pengurus dana digital Islamik yang diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Wahid memastikan bahawa pelaburan anda bebas daripada saham-saham ataupun aset-aset yang tidak mematuhi prinsip syariah. Wahid mempunyai penasihat syariahnya sendiri, iaitu Dr. Azlan Hassan, yang merupakan seorang profesor di Institut Perbankan dan Keuangan Islam UIAM. Dia juga merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Malaysia. Senang je untuk melabur dalam penasihat robo. Ketiga-tiga penasihat robo ini mempunyai aplikasi telefon pintar yang boleh dimuat turun. Kelayakan minimum untuk pendaftaran adalah anda adalah warga negara atau penetap di Malaysia yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, dan anda juga mempunyai akaun bank tempatan. Jadi dengan maklumat-maklumat yang telah diberikan, kita harapkan anda boleh cuba untuk melabur dengan penasihat robo di Malaysia dengan yakin, dan sekiranya anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh rujuk kepada mana-mana penasihat robo di Malaysia. Satu perkara yang ingin saya tekankan di sini adalah, secara amnya, segala produk-produk pasaran modal yang ditawarkan kepada orang ramai perlulah diluluskan oleh SC terlebih dahulu. Manakala penyedia khidmat pasaran modal, termasuklah yang menjadi orang perantara dalam menawarkan produk pasaran modal, perlulah mendapat lesen atau didaftarkan oleh SC. Sekiranya anda ragu tentang status produk-produk dan juga perkhidmatan pasaran modal, saya nasihatkan anda untuk merujuk kepada SC melalui email aduan@setcom.com.my atau hubungi 03-6204-8999. Anda juga dinasihatkan menyemak senarai perangkatan pelabur SC atau SC's Investor Alert List di laman web SC. Baiklah, seterusnya saya ingin berkongsi sedikit maklumat tentang institusi-institusi kawasan lain dan bidang kuasa mereka. Maklumat ini amat penting supaya anda tahu ke mana aduan perlu dikemukakan sekiranya terdapat sebarang masalah. Untuk aktiviti jualan langsung atau direct selling, skim perniagaan berperingkat atau multi-level marketing dan aktiviti koperasi, ianya di bawah bidang kuasa KPDN HEP atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Manakala untuk skim berkepentingan atau interest skim seperti skim burung walet, skim durian musang king, skim kayu gaharu adalah di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau lebih dikenali sebagai SSM. Untuk Bank Negara Malaysia pula, mereka mengawasi aktiviti pengambilan deposit, aktiviti perbankan, urus niaga mata wang atau forex, insurans dan takaful serta digital wallet. Bagi kes-kes yang di bawah kanun kesesaan seperti pecah amanah atau criminal breach of trust, pemalsuan, penipuan, semua ini di bawah bidang kuasa Polis Diraja Malaysia. Akhir sekali, bagi kes-kes yang melibatkan syarikat-syarikat yang dilesenkan di Labuan, aktiviti mereka adalah di bawah bidang kuasa Labuan Financial Services Authority. Seterusnya, saya ingin berkongsi beberapa contoh aktiviti-aktiviti tidak berlesen di pasaran modal.
Secara amnya, terbitan dan penawaran saham kepada pelabur di Malaysia memerlukan kelulusan dari SC atau Bursa Malaysia dan pendaftaran dokumen yang dinamakan prospektus dengan SC. Sekiranya tiada sebarang kelulusan dan prospektus tidak didaftarkan dengan SC, pelabur perlu berwaspada kerana berkemungkinan ianya adalah satu skim penipuan. Kita juga mungkin ada mendengar tentang Contract for Differences atau CFD dan juga Binary Options. Kebiasaannya CFD dan Binary Option kita dapat lihat ditawarkan oleh platform-platform urus niaga mata wang asing atau Forex. Kegiatan Forex perlu dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia, manakala CFD dan Binary Option perlu dilesenkan oleh SC. Saya juga ingin menerangkan bahawa sebarang penawaran shilling permulaan atau Initial Coin Offering perlu diluluskan oleh SC. Sebarang tawaran pelaburan kepada rakyat Malaysia hanyalah boleh dibuat oleh individu atau institusi yang dilesenkan atau didaftarkan oleh pihak berkuasa, termasuklah SC. Di sini saya ingin berikan satu contoh. Saya rasa ada di antara kita yang pernah mendengar dan berminat tentang mata wang kripto seperti Bitcoin. Untuk makluman, pada masa ini hanya 3 platform online yang dinamakan Digital Asset Exchange atau DAX didaftarkan dan dibenarkan oleh SC untuk menawarkan urus niaga jual beli mata wang kripto di Malaysia, iaitu Luno Malaysia, Synergy dan Tokenize. Manakala ketiga-tiga platform ini hanya dibenarkan untuk menawarkan 4 jenis mata wang kripto sahaja, iaitu Bitcoin, Ethereum, Ripple dan Litecoin. Maknanya, buat masa ini, platform-platform lain, termasuklah yang beroperasi di luar negara, tidak boleh menawarkan urus niaga sebarang mata wang kripto, termasuklah yang 4 saya sebut sebentar tadi. Untuk maklumat lanjut tentang 3 platform yang didaftarkan oleh SC, saya ingin anda saksikan video ini. Hi, thanks for joining us. Today, we'll be talking about how you can get started with digital assets like Bitcoin in Malaysia. But before I do that, I want to invite 2 representatives from the Securities Commission Malaysia who have an important message for you. Investing in digital assets such as the likes of Bitcoins are being supervised and regulated by the Securities Commission Malaysia. Securities Commission Malaysia is the statutory body that is responsible for having oversight into investment in capital market product, including digital assets such as the like of Bitcoins. Given that digital assets are a new type of investment, many people are still not aware and may be confused on how to invest in it. Hence why SC has put in place regulation to ensure that people will invest in platforms that are regulated and they don't invest in platforms that are not regulated. These regulations are put in place to ensure investors are protected from scam and risky platforms. Currently, the SC has registered 3 digital asset exchanges that Malaysians can trade on. These are Luno, Synergy and Tokenize. If an investor comes across one of these platforms and they are unsure, they can always check on our FC website for the latest list of approved platforms. On these platforms, the SC has also approved 4 different digital assets which are slightly different from each other. These are Bitcoin, Ethereum, Ripple and Litecoin. Okay, so that's all from us for now from the SC. Now turning you over to Arif, who's going to show you how easy it is to sign up and trade on the digital asset exchange. It takes just 4 simple steps before you can start investing in digital assets. Firstly, on your smartphone or computer, head over to one of the websites of the 3 digital asset exchanges. Once you're there, simply sign up using your email address and a strong password. You'll then need to verify your email address as well as your phone number. Now, on to the next step. It's time to get your identity documents ready. If you're a Malaysian or permanent resident of Malaysia, as a regulatory measure, digital asset exchanges require you to submit a picture of the front of your MyCard as well as a self-portrait or selfie of your face. This is in order to verify your identity. If you're a foreigner residing in Malaysia, where you're not, you can also sign up for an account. But the documents necessary to verify your identity will be slightly different. The time it takes to verify your identity varies from digital asset exchange to digital asset exchange. But once your account is ready, we'll send you an email notification. After which, it's now time to start depositing money into your account.
Once your account is ready for you to use, the next step is funding your digital asset exchange account. This is similar to having an e-wallet. So based on the digital asset exchange that you're using, follow the steps outlined and make an instant transfer from your bank account to the bank account that the digital asset exchange is using. A pro tip is to save the digital asset exchange's bank account as a favorite bank account. So you don't have to keep inputting their banking details whenever you want to make a transaction to your digital asset exchange wallet. Just remember to include your unique reference number that is required by the digital asset exchange every time you fund your wallet. Congratulations! Now that your identity has been verified and you've funded your digital asset exchange wallet, you can start buying digital assets like Bitcoin. Before you begin, make sure you're aware of the different fees that a digital asset exchange charges. Depending on the digital asset exchange that you're using, you can either instantly buy digital assets at the click of a button or use the more advanced exchange function. Each digital asset exchange visualizes their exchange differently, but they all act in a similar fashion. Before you begin investing in any asset class, you should always do your own research and try to discover your personal risk appetite when it comes to investing, so you can make an informed decision as an investor. Never rush into something that you do not understand, and never invest an amount that you're not comfortable with. Specifically, when we talk about digital assets like Bitcoin, it is still one of the most volatile asset classes out there. Now, I'll leave you with Zong and Azizi. Bye! As an investor, if you encounter any dispute, you can lodge a complaint with us at the Securities Commission Malaysia. This can be done in one of two ways. Either you call us at our Aduan hotline at 03-6204-8999 or email us at aduan@setcom.com.my. The Securities Commission Malaysia would like to remind the public to only invest with digital asset exchanges that is registered with the SC. Also, beware about clone firms. These are firms that disguise themselves or hold themselves out as if they are licensed or registered by the SC to deceive investors. Also, always exercise due caution when considering investment opportunities, especially investment opportunities that promises extremely high return with little or no risk at all. Mungkin ada yang bertanya, apakah salahnya kita berurusan dengan mereka yang tidak dilesenkan di Malaysia, sedangkan kononnya mereka dilesenkan oleh pihak berkuasa di luar negara? Ingin saya ingatkan bahawa pelabur yang berurusan dengan entiti atau individu yang tidak berlesen, tidak sah di Malaysia terdedah kepada pelbagai risiko, termasuklah penipuan dan pengubahan wang haram. Pelabur juga mungkin tidak dilindungi oleh undang-undang sekiranya berlaku pertikaian. Pada masa ini, ramai di antara rakyat Malaysia yang mula berminat untuk melabur di pasaran saham memandangkan prestasi Bursa Malaysia yang amat memberangsangkan akhir-akhir ini. Sekiranya anda ingin menghadiri seminar atau kursus mengenai pelaburan di pasaran saham Bursa Malaysia, malah di mana-mana produk pelaburan pun, pastikan ianya dikendalikan oleh mereka yang berlesen dan bertauliah. Sebelum menyertai seminar atau kursus tersebut, saya nasihatkan anda untuk memohon maklumat lesen mereka dan gunakan maklumat tersebut untuk mengesahkan status pelaksanaan mereka melalui laman web SC atau menghubungi SC di talian 03-6204-8999. Anda juga diingatkan untuk membuat transaksi pelaburan dengan institusi yang berlesen atau berdaftar sahaja. Pastikan juga anda tidak menyerahkan wang tunai, memindahkan wang atau mengeluarkan cek atas nama orang-orang perseorangan walaupun mereka berlesen. Baiklah, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh sikit tentang skim-skim penipuan yang sentiasa cuba menjadikan kita mangsa, terutamanya ketika kita semua sedang melalui masa-masa sukar seperti krisis COVID-19. Saya ingin berkongsi dengan anda bagaimana untuk mengenali skim-skim penipuan. Saksikan video ini. Anda ingin menjadi kaya, tetapi awas, terdapat banyak skim-skim pelaburan tidak sah di pasaran. Jika ragu-ragu, anda boleh jumpa kami untuk memahami formula TIPU. Apa itu TIPU? T. Tidak akan rugi. I. Indah kabar dari rupa. P. Peluang hanya sekali. U. Untung besar. Ingat dan berwaspada dengan formula TIPU ini. Untuk sebarang pertanyaan mengenai pasaran modal, anda boleh hubungi kami. Sentiasa ingat formula TIPU tadi bila anda ingin melabur. SC baru-baru ini telah mengeluarkan amaran mengenai peningkatan penipuan firma klon.
Penipu atau scammer akan menubuhkan firma mereka agar kelihatan seperti firma yang berlesen atau berdaftar dengan SC bagi tujuan menipu pelabur. Mereka ini akan menggunakan nama, logo, laman web dan butiran firma yang sah untuk mempromosi skim pelaburan palsu melalui saluran media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Twitter dengan menjanjikan pulangan tinggi yang luar biasa dengan sedikit risiko. Mangsa penipuan biasanya diarahkan untuk mendeposit sejumlah wang ke dalam akaun bank peribadi yang kononnya mewakili firma berlesen yang sah atau ke akaun syarikat yang nampak seakan-akan sama dengan firma yang sah. Oleh itu, berhati-hatilah sebelum melabur. Baru-baru ini juga satu seksyen khusus berkaitan anti-skim penipuan telah diwujudkan di laman web SC untuk memberikan maklumat-maklumat yang berguna kepada masyarakat Malaysia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang produk-produk dan perkhidmatan pasaran modal, lawatilah laman web Investment di www.investmentsc.my dan muat turun aplikasi mudah alih Investment dari Apple Store atau Google Store. Saya juga ingin menyarankan anda mengikuti media sosial Investment di Facebook, Instagram dan Twitter untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini termasuklah video. Sebagai rumusan, bila ingin melabur, ingatlah pesanan-pesanan SC ini. Pastikan produk pelaburan tersebut sah. Beri pertimbangan sewajarnya sebelum melabur. Baca dan fahami sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Berwaspada dengan skim indah kabar rupa yang menjanjikan keuntungan tinggi kerana ia mungkin satu penipuan. Semak dengan pihak berkuasa yang berkaitan sebelum melabur. Jangan gopoh atau membuat keputusan pelaburan secara tergesa-gesa. Ini semua adalah tanggungjawab kita sendiri sebagai pelabur. Kita jaga kita, ingat silap labur duit lebur. Terima kasih. Tidak labur hidup makmur. Semua mahu gaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara. Macam-macam skim yang ada, mesti faham mana dilabur. Lesen SC pastikan ada, silam labur duit lebur. Ingin tahu produk yang ada, laman web Investment jawapannya. Baik, terima kasih untuk video perbentangan sebentar tadi. Baik, saya nak jemput Encik Rohaimi, Pengurus Kanan Pejabat Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia untuk bersama-sama dengan kita untuk sesi soal jawab. Cik Rohaimi. Ya, Assalamualaikum, Cik Muhammad Faiz. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baik, Cik Rohaimi, tadi ada bercakap tentang digital asset dalam video tadi. So dalam konteks pelajar universiti sekarang, pelajar institusi pengajian tinggi, adakah pelajar-pelajar ini digalakkan untuk membuat pelaburan di digital asset ataupun komen Cik Rohaimi? Okey, secara amnya bila kita sebut pelaburan, ini pelaburan khusus kepada mereka-mereka yang telah mempunyai pendapatan. Jadi khususnya kepada pelajar ni, selalunya mereka ni tidak mempunyai pendapatan, jadi bergantung. Jadi untuk pengetahuan memang bagus untuk mereka tahu tentang platform-platform urus niaga digital asset yang ada. Tetapi untuk melabur secara aktif ini sebab mereka ni tidak mempunyai pendapatan khusus. Jadi itu dia katakan tadi tu bagus untuk pengetahuan, tetapi tidak digalakkan sebab mereka masih lagi belum mempunyai pendapatan. Tetapi pada pelaburan ini, kalau mereka untuk pengetahuan, untuk berjinak bukan secara aktif melabur itu, ia merupakan satu option yang bagus. Sebab apa digital asset tadi dikatakan tadi, kita boleh bermula dengan sikit, di mana mereka boleh mencuba, saya katakan tidaklah begitu aktif sebab permulaan untuk melabur itu tidak memerlukan modal yang besar. Okey, baik. Bercakap berkaitan dengan pelaburan, kita maklum yang pelajar-pelajar sekarang ni belum mendapat pendapatan yang tetap. Jadinya buat masa sekarang ni, fokus kepada ataupun dalam konteks pelajar universiti, apakah tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh pelajar pada masa kini sekiranya mereka ingin terlibat dalam
bidang pelaburan ataupun nak jadi pelabur selepas ini? Okey, mereka sebab apa kalau kita tahu mereka memerlukan kata good financial management. Saya rasa kebanyakan pelajar khususnya yang mengambil jurusan yang berkaitan dengan perniagaan ada belajar tentang financial management, ya. Jadi kalau kita katakan tadi itu, ia merupakan satu asas yang bijak untuk mereka mengaplikasikan apa yang mereka belajar tadi itu. Tetapi macam saya katakan juga tadi itu, pelaburan tadi itu, kalau kita katakan di sini tadi itu ialah orang kata apa, satu tadi saya katakan good financial management, dua creating awareness on product and services. Sebab apa saya katakan ini, kadang-kadang ada pelajar juga boleh dijadikan sumber maklumat atau sumber rujukan kepada adik-beradik yang telah bekerja ataupun keluarga. Sebab kalau kita tengok sini sekarang ni, tadi kita ada sebut tentang banyak scam yang menggunakan platform digital. Jadi dengan pengetahuan mereka ada ni, sekurang-kurangnya mereka boleh menyalurkan maklumat tadi itu kepada keluarga ataupun mereka-mereka yang mungkin tak tahu. Sekurang-kurangnya mereka ni kita boleh jadikan sebagai perantara untuk memberi maklumat. Walaupun mereka ni tidak aktif secara melabur sebab tak ada pendapatan sesuai dengan itu, tapi perantara maklumat itu. Baik, terima kasih. Baik, bila bercakap tentang financial scam, kita di media-media ada menyatakan tentang financial scam ni kadang-kadang dia target kepada pelajar-pelajar IPT. Mungkin Cik Rohaimi nak maklumkan kepada pelajar-pelajar universiti antara tips-tips lain yang untuk mengelakkan daripada mereka ini, golongan IPT ni, pelajar IPT ni terjebak ke financial scam. Okey, macam kalau kita imbas kembali video tadi tu, rakan sejawat saya kata ada mengatakan banyak scam penipuan ni yang yang menggunakan social media seperti Facebook, WhatsApp Messenger, dan untuk makluman selalunya pelaburan-pelaburan yang legitimate mereka tidak menggunakan platform-platform seperti Facebook, WhatsApp itu. Dan juga dimaklumkan juga ada aktiviti yang mengklonkan institusi yang berlesen. Contohnya jika sekiranya institusi tadi itu memang sebenarnya berlesen, ambil contoh syarikat A, bila kita tengok dengan dia berlesen dengan SC, tetapi ada juga individu tidak bertanggungjawab yang mengatakan mereka mewakili firma tersebut. Dan juga kalau tengok tu dia memberi tawaran, pengalaman kami tengok ada tawaran-tawaran itu yang menggunakan Facebook, aplikasi Facebook itu yang menggunakan logo firma tersebut, menggunakan laman web firma tersebut, ya. Tapi yang paling penting sekali ni, jika sekiranya mereka ditawarkan pelaburan-pelaburan seperti ini, ingat formula yang saya sebut tadi di akhir video tadi, formula TIPU. Ya, anda tidak akan rugi, anda akan berupa, peluang hanya sekali, untung besar, dan layari laman web investmentsc.my. Kita boleh sahkan sama ada institusi ataupun firma yang kononnya nak menawarkan pelaburan itu berlesen atau tidak, ya. Yang penting sekali sahkan, ya, rujuk laman web SC, ya, untuk mengetahui sama ada mereka ni berlesen atau tidak. Ya. Baik, maksudnya guideline untuk tipu tu harus menjadi panduan kepada pelajar-pelajar. Baik, kita ada soalan yang berikutnya. As a student, I am interested in exploring types of investment, so I can learn more about investment now, and then once I have income, I can start investing later. So I want to ask if SC got any kursus or invested for students, even like introductory kursus. Okey, kami akan akan mengadakan acara tahunan kami iaitu Investment Fest. Ya, pada tahun ini Investment Fest akan diadakan secara virtual, dan konten atau kandungan Investment Fest selalunya kita akan adakan taklimat ataupun seminar. In fact, kalau mereka
merujuk kepada Bursa Malaysia, Bursa Akademi Bursa Akademi. Okey, mereka juga ada mengadakan kursus-kursus secara percuma. Dan kalau mereka mengikuti Investment SC.my website ataupun Facebook SC Investment SC, terdapat juga konten-konten yang memberi maklumat awal tentang tips-tips ataupun panduan untuk melabur tadi. Baik, terima kasih. Kita ada soalan daripada pendengar kita, peserta kita, Sanizah Siming. Bagi seorang pelajar, berapa amount yang minimum untuk melabur jika ingin melabur? Mungkin ada pandangan daripada pihak Tuan? Okey, minimum dia bergantung kepada pelaburan lah ya. Sebab apa? Sebab ada pelaburan yang boleh bermula serendah berapa dalam 500, serendah 50 ringgit. Ia bergantung. Sebab apa? Kalau contoh pelajar-pelajar tadi ini mengikuti kami, macam tadi saya ada sebut tentang ECF crowdfunding, ikuti crowdfunding ataupun P2P, peers to peers tu, dia ada menawarkan bentuk pelaburan yang bergantung kepada skim dari itu, minimal dari itu. Tetapi macam saya katakan tu, serendah RM50 boleh bermula. In fact, untuk membuka CDS account, serendah RM10 pun sudah boleh buka. Ya, sudah buka. Dan saham, ada yang saham yang satu unit serendah 10 sen pun ada. Ya, jadi maknanya kalau mereka nak trade satu lot, bergantung, tengok kalau 10 sen itu tahap kemampuan mereka lah. Ya. Baik, terima kasih. Okey, soalan yang berikutnya daripada Chan Kin Pin. Adakah semua pelaburan yang tidak disahkan oleh SC dianggap sebagai scam? Okey, bila kita katakan scam tadi ni, scam ni merupakan skim pelaburan atau tawaran pelaburan yang berniat untuk menipu. Okey, jadi bukan semua pelaburan jatuh di bawah kawal selia SC. Ya, macam saya katakan terdapat kawal selia lain. Contohnya macam di bawah SC tadi kita merujuk kepada pelaburan yang melibatkan saham-saham syarikat senarai awam, bond, sukuk, unit amanah, ya. Dan ada pelbagai lagi contoh macam ECF dan P2P. Tapi pelaburan yang lain contohnya macam interest scheme atau skim berkepentingan. Contoh tadi saya ada sebut skim burung walit, skim durian musangking, skim gaharu burung warit layang itu. Ia di bawah kawal selia Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Ya, jadi aktiviti itu berdaftar dengan kawal selia lain. Ya, tapi kalau kita katakan scam tadi ini, ia bertujuan atau berniat untuk menipu. Ya, jadi pelaburan bukan semua di bawah kawal selia SC. Jadi yang dibawakan di bawah kawal itu kita boleh kata scam lah. Sebab contoh ada lagi yang lain, ya, di bawah SSM, di bawah KPDN HEP, ya, skim multi level marketing, ya. Dan bank negara pun ada juga aktiviti di bawah kawal selia mereka, ya. Baik. Tadi kita di dalam video pembentangan tadi ada menyatakan tentang penasihat robo. Okey, salah seorang kita punya webinar punya partisipan pada hari ini mohon untuk terangkan lebih detail tentang penasihat robo. Mungkin Cik Rohaimi boleh rangkumkan, boleh buat summary berkaitan dengan penasihat robo untuk makluman kepada peserta webinar kita. Okey, penasihat robo di Malaysia tadi ni ada yang dileseng oleh SC, terdapat 3 penasihat robo ataupun digital assets manager, dan ia terdiri daripada Wahid, MyTio dan Stashaway. Ya, mereka ni tadi ni dilesengkan oleh SC untuk menguruskan pelaburan-pelaburan secara digital ataupun online. Ya, tadi kalau kita tengok dalam video tadi itu, mereka mengatakan perbezaan mereka dengan unit amanah, di mana penasihat robo tadi ni dia are more on index investing, yang orang kata pelaburan yang yang pasif, dan dibandingkan juga dengan yang unit amanah tadi itu, dan dikatakan dan juga dimaklumkan juga digital
penasihat robo tadi ialah digital fund managers yang menggunakan aplikasi artificial intelligence ya bagi tujuan untuk menguruskan pelaburan pelabur tadi itu ya. Jadi the keyword here is mereka menggunakan artificial intelligence ataupun algoritma itu bagi dalam platform pelaburan mereka. Baik, terima kasih. Dan akhir sekali Encik Rohaimi untuk Q&A kita pada pagi ini. Mungkin Encik Rohaimi nak war-warkan kepada partisipan webinar kita pada hari ini tentang antara inisiatif-inisiatif lain Investmart ataupun antara aktiviti-aktiviti yang pihak universiti boleh diadakan bersama-sama dengan Suruhanjaya Security ataupun apa-apa aktiviti yang bersesuaian untuk pelajar-pelajar IPT pada masa kini. Okey, apa yang saya nak suka untuk war-warkan pada hari ini ialah pada 23 dan 25 Oktober tahun ini Investmart SC.my ataupun Suruhanjaya Security atau Securities Commission akan mengadakan acara tahunan kami iaitu Investmart Fest 2020 ya secara virtual ataupun maya ya. Jadi kami ingin menjemput peserta-peserta pada hari ini dan juga mewar-warkan kepada rakan-rakan mereka untuk menyertai acara tahunan kami itu. Maklumat lanjut akan kami war-warkan melalui platform kami, website investmartsc.my dan juga melalui Facebook Investmart SC. Baik, terima kasih Encik Rohaimi, Pengurus Kanan Pejabat Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Encik Rohaimi. Ya, sama-sama.